Soalan keluar dari skrin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Selamat datang kembali ke Tadabbur Center. Seperti biasa, kita bersama dengan para murabi kita khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan seorang tokoh yang saya rasa semua orang kenal, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Macam mana orang Perak? Okey. Okey, alhamdulillah. So apa aktiviti dalam PKP bulan Ramadan ni? Tak ada buat apa, menulis. Alhamdulillah, dah siap satu buku. Masya Allah. Kaedah memahami teks hadis. Sebanyak 181 muka surat. Sepanjang tempoh PKP tu? Ya. Mula menulis pada hari ketiga PKP. Dah tak tahu nak buat apa sangat, buat buku. Alhamdulillah lah dapat satu buku. Lepas tu ada 2 ke 3 jurnal yang dah dihantar. Alhamdulillah. Adalah hikmahnya PKP ni. Itulah. Kita biasa sibuk kan? Ya. Biasa kita sibuk kat luar kan. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tidak melengahkan masa, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan sedikit sebanyak tentang Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Beliau memulakan ijazah sarjana muda syariah di Universiti Muqtah, Jordan pada 2001. Ya. Kemudian menyambung ijazah sarjana hadis di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2008 dan kemudiannya melanjutkan pengajian dalam bidang PhD dalam hadis pada tahun 2011 di University of Jordan. Beliau sekarang merupakan pensyarah USI dan juga Ketua Jabatan Pengajian Islam. Dan beliau juga merupakan ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis dan seperti yang kita semua maklum, Dr. Rozaimi merupakan seorang yang pakar dalam bidang hadis. Cuma malam ni kita nak bincang sedikit sebanyak tentang tajuk yang saya rasa kena dengan apa yang kita lalui pada hari ini. Kita berkatakan tentang nuzul Al-Quran. Bukan sekadar nak melihat dari sudut sejarah, tapi apa yang lebih penting bagaimana kita mengambil ibrah daripada nuzul Al-Quran. Jadi walaupun nuzul Al-Quran ni para ulama berbeza pandangan bila berlakunya nuzul nuzul Quran. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, Mubarak Furi sebagai contoh yang mengatakan pada 21 Ramadan. Tapi apa yang penting sekarang kita nak bawa masyarakat untuk melihat bagaimana untuk kita mengambil ibrah daripada nuzul Al-Quran. Jadi dengan segala hormatnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi. Kita berjumpa kali ini dalam berjumpa di Tadabbur Center, kendalian sahabat saya Dr. Azrul. Sebenarnya saya dengan Dr. Azrul ni, saya ingat kami berkawan lama jugalah masa di Jordan dulu, buat PhD sama-sama. Banyak jugalah yang kita lalui bersama dalam kehidupan sebagai student. Jadi lama juga tak jumpa ni, alhamdulillah tiba-tiba dia mesej saya dan minta supaya saya isikan slot bagi pihak Tadabbur Center. Cuma bagi saya sebenarnya Tadabbur Center ni nama besar lah juga. Jadi saya pun agak mula-mula macam berhati juga, tapi oleh kerana sahabat minta, jadi saya gagahkan diri untuk bercerita serba sedikit tentang nuzul Quran. Kerana 17 Ramadan ni sinonim dengan yang kita panggil sebagai nuzul Quran di Malaysia, kerana kalau hari-hari biasa selain daripada waktu PKP ni, biasanya kita akan cuti lah kerana hari lain kita bekerja, jadi kita akan cuti.
Jadi mungkin ada yang bertanya kan, ada yang bertanya kenapa 17 Ramadan ni dikira sebagai nuzul Quran, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharruha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi menjadi satu sebahagian orang yang dia agak analisis dia jauh sikit, dia akan kata macam 17 Ramadan ni bukan 10 malam terakhir kan. Jadi yang dikatakan 10 malam terakhir itu, yang dikatakan Al-Quran turun pada malam terakhir, 10 malam terakhir itu dikatakan, kalau ikut berdasarkan riwayat Ibn Abbas, dia adalah penurunan Al-Quran serentak daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Manakala penurunan Al-Quran daripada daripada Baitul Izzah, itu daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ni bukan berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Berlaku pada bulan Ramadan dan berlaku pada bulan selain daripada Ramadan selama 23 tahun. Cuma para ulama berbeza pendapat. Bilakah Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kali pertama di Gua Hira tu? Tetapi saya mengatakan ramai di kalangan pengkaji-pengkaji sirah mengatakan ia berlaku pada bulan Ramadan, cuma mereka berbeza pendapat. Bulan Ramadan tu berapa hari bulan? Macam Dr. Azrul sebut tadi, ada yang kata 21, ada yang kata 24, ada yang kata 17. Jadi Malaysia mengambil pendapat Ibnu Ishaq, yang mengatakan Quran itu turun kali pertama dibawa oleh Jibril dengan suratul Alaq, ayat pertama sehingga ayat kelima, yang mana Jibril turun kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berada di Gua Hira pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Baik. Bagi kita lah sebagai orang Muslim, kita tak penting sangat tarikh itu selagi mana tarikh itu tidak ada kaitan dengan ibadat yang khusus. Sebab itu para ulama ataupun sahabat Nabi SAW sendiri pun, mereka tidak ada riwayat yang begitu kita panggil konklusif dalam nak meletakkan tarikh kelahiran Nabi SAW. Tarikh kewafatan Nabi disebutkan 12 Rabiul Awal, tetapi tarikh kelahiran Nabi SAW tu masih lagi berlaku khilaf. Kerana pada mereka yang pentingnya adalah ajaran Nabi itu sendiri. Yang pentingnya adalah ajaran itu sendiri. Maka Quran yang diturunkan oleh Allah ni, walaupun ada ulama kata 24, ada ulama kata 21, ada yang kata 17, bagi kita yang penting Quran itu telah pun turun. Quran itu telah pun turun, Quran itu mesti dibaca, Quran itu mesti ditadabbur oleh orang-orang Islam, yang mana ia merupakan satu perkara yang menjadi pesanan Allah Azza wa Jal kepada kita sebagai seorang Muslim. Saya ingat lagi, dulu masa zaman kita muda-muda dululah kan, masa tengah-tengah bertunang dulu sebelum kahwin, Dr. Azrul pun ada buat benda yang sama kot. Masa tengah bertunang tu kadang-kadang adalah tulis surat pada tunang kan. Jadi masa tulis surat tu ialah zaman susah nak berhubung. Mungkinlah ada yang kawan-kawan kita ni nak bagi wangi sikit apa ni surat pada tunang tu, mungkin letak bedak kan dan seumpamanya kan. Jadi sebab apa? Sebab dia nak bagi special lah surat tu. Jadi Quran, kalau kita rasa special Quran yang datang daripada surat yang datang daripada tunang kita, daripada keluarga kita yang jauh. Jadi Quran ini lebih istimewa daripada segala-galanya kerana ia merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan satu, kita panggil surat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya. Kalam Allah Azza wa Jalla yang mu'jiz, kalam yang mengandungi pelbagai mukjizat. Jadi sebab itu kali pertama ia turun, nuzul Quran ni kali pertama dia turun kepada Nabi SAW mengandungi begitu banyak hikmah yang kita boleh ambil. Saya ingin ceritakan secara ringkas seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, ketika mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kali pertama diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala' fakana yakhlu bi ghari Hira. Kata Aisyah radhiyallahu anha, perkara pertama yang dimulakan oleh Allah kepada nabinya adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Kemudian Nabi tidak diberikan oleh Allah mimpi melainkan mimpi itu jelas seperti cahaya pagi.
kemudian dijadikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perasaan suka untuk menyendiri, kata Aisyah. Kemudian Nabi mengasingkan dirinya bersendiri di Gua Hira. Saya ingat saya dengan Dr. Azrul, kita pernah naik Gua Hira kan? Ya. Hampir-hampir juga nak membatalkan hasrat nak naik itu sebab terlalu tinggi. Sampai tengah-tengah jalan masa tu kita dah semput, tapi tengok makcik-makcik boleh naik, kita pun naik jugalah, gagah naik. Tidak ada kelebihan apa sebenarnya yang khusus berkaitan dengan Gua Hira, sekadar kami nak tengok saja tempat tu. Bagaimana ketika mana Nabi SAW bertahannus, kata Zuhri, tahannus itu adalah beribadat. Waktu tu Nabi beribadat, dikatakan mengikut ibadat Nabi Allah Ibrahim yang masih kekal pada masa itu. Maka hatta ja'ahul haq, kata Aisyah, sehinggalah datang kepada Nabi itu kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, ketika mana Nabi SAW berada di Gua Hira, faja'ahul malak, datang kepada Nabi ini malak, datang kepada Nabi ini malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril datang, dia kata iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, Nabi kata aku mengatakan aku tidak boleh membaca, kerana pada waktu tu memang Nabi tak boleh baca. Mungkin ada yang bertanya kan, baca tu baca apa? Apa yang dibaca? Sebahagian riwayat sirah daripada Ibnu Ishaq mengatakan dia datang, Jibril datang bawa lembaran. Memang ada lembaran yang dibawa dan dia minta supaya Nabi Muhammad SAW untuk baca. Tetapi ada juga yang mengatakan riwayat tu tak kuat. Tetapi riwayat yang betul ataupun baca ni sebenarnya tak bawa lembaran pun boleh minta untuk orang tu baca, iaitu follow gitu. Kerana baca qara'a ni boleh juga dimaksudkan dengan perkataan mengikut. Sebab itu cikgu-cikgu kat sekolah pun bila anak murid dia kata apa? Dia kata kat anak murid, semua baca ikut cikgu kan. Padahal anak murid tak baca pun. Anak murid tak baca buku, dia hanya ikut je apa cikgu dia sebut. Macam baca Quran kan. Cuba baca ikut saya. So dia ikut, maksudnya Jibril minta supaya Nabi ikut. Tetapi bagi saya lah, dalam isu ni kalau ada riwayat yang dhaif dalam bab sirah ni, kalau ada riwayat yang dhaif yang ringan, bukan dhaif yang berat, bukan hadis palsu, bukan hadis mungkar, bukan hadis matruk, saya ingat tak ada masalah lah. Sebab kenapa? Kerana bila Nabi SAW sendiri menjawab kepada Jibril, aku tidak boleh membaca, menunjukkan itu bukan ikut. Kalau ikut memang boleh, orang tak boleh baca boleh ikut. Tapi bila Nabi kata aku tidak boleh membaca, seolah-olah macam ada sesuatu yang bertulis yang dibawa oleh Jibril alaihi salam dan diminta kepada Nabi untuk baca. Itu ada isyarat di situ. Bila Nabi kata ma ana biqari, aku tidak boleh, aku bukan seorang yang membaca, Nabi kata. Fa akhadani, Nabi kata Jibril ni bila aku jawab je tak boleh baca, aku tak boleh baca. Jibril kata kata Nabi, fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahad. Jibril peluk aku sehingga aku rasa penat. Maksudnya dia peluk tu, peluk sungguh-sungguh dalam keadaan Nabi ni agak sedikit kepenatan. Peluk sungguh-sungguh Baik. Hatta balagha minni al-jahad, sehingga Nabi SAW merasa sedikit penat, sedikit macam sesak nafas sikit sebab Jibril peluk dia betul-betul kuat. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan Nabi SAW. Para ulama berbincang, apakah maksud Jibril ni peluk Nabi sampai 2 kali? 3 kali dia peluk. Dia suruh kali pertama, dia peluk, lepas, dia suruh baca lagi, Nabi jawab benda yang sama. Nabi tak boleh baca. Dia ambil Nabi lagi, dia peluk lagi, lepas tu dia lepas. Lepas tu dia suruh baca, dia peluk Nabi, Nabi jawab tak boleh juga, dia peluk. Kali ketiga baru dia bagi surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada beberapa perkara penting yang kita boleh ambil sebagai ibrah. Sejarah ni dia bukan hanya sejarah. Sebab itu kalau saya syorkan kepada penonton-penonton yang berminat dengan isu fiqh sirah, isu fiqh sirah ni boleh follow ataupun boleh baca kitab Zadul Ma'ad yang diiktiraf oleh sebahagian pengkaji-pengkaji moden sebagai kitab fiqh sirah yang pertama kot yang ditulis. Kan waktu saya kajian saya pasal fiqh Zadul Ma'ad. Jadi saya
berjumpa beberapa orang pengkaji-pengkaji moden, antaranya Syekh Farouk Hamadah juga menyebutkan dia adalah kitab fiqh sirah yang pertama. So di antara fiqh ataupun ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil waktu Jibril datang peluk Nabi ni, bukan Jibril saja nak siksa Nabi. Dia bukan saja nak siksa Nabi. Ada yang kata Jibril datang bila Nabi tak boleh baca, dia peluk Nabi ni, dia seolah-olah nak menunjukkan yang macam dia tu minta Nabi baca pelan-pelan. Contohnya macam anak-anak bila tak pandai apa semua, kan ada galakan untuk guru ni dia peluk anak murid dia supaya menunjukkan kebersamaan. Tak apa, you can do it. Awak boleh. Awak boleh untuk membaca. Baca. Bila Nabi kata aku tak boleh, dia peluk lagi. Kan? Ada yang kata begitu. Ada yang kata bukan sekadar itu. Tetapi Jibril apabila dia peluk Nabi ni, oleh kerana Jibril ni dia datang dalam keadaan dia tak memperkenalkan diri dia siapa. Sebab itu para ulama dia berbeza pendapat. Jibril datang ni dalam bentuk yang macam mana, ada khilaf. Tetapi yang pastinya dia datang, dia tak bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tu adalah malaikat yang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak bagi tahu pun kepada Nabi SAW Nabi akan dilantik menjadi rasul. Dia tak bagi tahu. Dia tak kata ya Muhammad, Allah telah melantik engkau sebagai rasul. Kalau dia kata macam tu, mungkin Nabi ni dia fahamlah juga. Tapi dia tak bagi tahu. Dia datang, dia suruh baca, Nabi tak boleh, maka dia peluk. So Nabi ni dia jadi macam, mungkinlah dia tak nak Nabi ni fikiran dia tu macam melayang. Sebab kadang-kadang ada orang, Dr. Azrul mungkin lebih tahulah. Kita pernah buat PhD dekat Jordan tu, kita tahulah macam mana susahnya, macam mana penatnya dengan kerja yang begitu banyak, assignment yang begitu banyak, dan kena menulis tesis dan siap dalam masa yang ditetapkan sebab kita ada kekangan masa tempoh yang kerajaan bagi untuk kita balik kan. Jadi kadang-kadang bila kita menulis tesis ni, tengah sedap menulis ni, kadang-kadang isteri kita bercakap pun kita dengar tapi kita tak fokus. Sebab pandangan kita atau fikiran kita berada di laptop. Kan? Jadi kadang-kadang isteri kita cakap apa pun kita tak berperasan. Kadang-kadang anak kita cakap apa pun kita tak berperasan. Kerana kita mendengar tetapi fikiran kita melayang. Maka Jibril alaihi salam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu, dia tak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan benda yang lain. Tumpukan fokus kepada apa yang berlaku di hadapan kamu sekarang ini wahai Muhammad. Tumpu betul-betul kerana kamu akan menerima satu wahyu yang akan merubah dunia keseluruhannya. Bukan hanya mengubah diri kamu sebagai nabi yang paling ulung dan agung di kalangan nabi-nabi yang lain, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata dalam hadis Bukhari, Nabi kata ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu segala manusia. Wahyu ini juga akan merubah dunia keseluruhannya. Rubah dunia. Rubah, orang kata apa? Meruntuhkan tamadun-tamadun yang zalim yang pernah berada di zaman tu. Hanya dengan wahyu yang turun, dan inilah permulaannya. Maka kena fokus. Kerana apa yang aku nak bagi kepada kamu ni perkataan Allah Azza wa Jal, kalam Allah Azza wa Jal. Kerana Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan mencampakkan kepada kamu kata-kata yang sangat berat. Kenapa berat? Berat itu kerana terlalu banyak faedah yang boleh diambil daripada kalam tersebut. Dari sudut kita panggil keimanan juga, kita kena percaya ia adalah kalam Allah, perlu dikaji dan diteliti. Begitu agung kalam Allah ini yang mempunyai pelbagai maksud dan pelbagai hikmah yang perlu digali oleh orang-orang mukmin. Ada juga yang kata begitu. Ada juga yang mengatakan Jibril peluk ni selain daripada nak menunjukkan kebersamaan untuk Jibril ni menjadi guru yang baik, ada juga selain daripada nak minta Nabi ni fokus, ada juga yang mengatakan nak memberitahu kepada Nabi, nak mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ni bukan mimpi. Nabi sedang berada dalam situasi yang real. Sebab kita pun kadang-kadang bila kita tengok benda yang pelik-pelik, macam tak percaya, kita akan aku ni mimpi ke? Betul ya ni kan? Aku ni mimpi ke? So Jibril nak bagi tahu, bila dia peluk Nabi tu dia kata, Muhammad ni real. Ni benda ni real. Betul-betul lah. Ini bukan cubaan, ini betul-betul. Ini bukan cubaan. Okey. Jadi bila Jibril bagi para penonton sekian, bila Jibril bagi je ayat yang pertama yang turun ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram, baca dengan nama Tuhan. Ayat yang pertama turun ni pun mengandungi mukjizat yang hebat. Ya, mengandungi mukjizat yang merubah pandangan orang terhadap beragama pada waktu tu. Yang mana pada waktu tu agama yang menjadi dominan agama Majusi dengan agama Nasrani. Yang mana kita tahu agama Nasrani pada waktu itu adalah agama yang hanya menumpukan kepada biblical knowledge, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Bible. Bahkan sebahagian daripada pengkaji-pengkaji sejarah mengatakan pada waktu tu golongan-golongan beragama pada waktu tu kebiasaannya mereka tidak suka kepada kajian-kajian saintifik. Sebaliknya apabila Islam turun, Islam diturunkan oleh Allah, dibawakan syariatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam sangat-sangat menghargai sains dan teknologi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat ni selain daripada membaca untuk mendapatkan iman, bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. So baca, tengok alam, macam mana keajaiban alam ni berlaku dengan nama Allah untuk mencari kebesaran Allah. So maksudnya selain daripada kita ni baca Quran untuk beriman, dan dalam masa yang sama Allah menurunkan ayat Quran yang mengandungi pelbagai isyarat-isyarat kauniyat, isyarat-isyarat yang kita panggil sebagai isyarat kejadian alam yang hebat-hebat kan. So dalam ayat ni pun sebenarnya alaq tu pun sebenarnya ajaib. Saya dah huraikan dalam kuliah saya lama dulu, bagi siapa-siapa yang tak pernah dengar kuliah saya, sebab saya ingat Tadabbur Center ni pun saya ni first time saya berlive di sini dengan Dr. Azrul. Tapi saya nak bagi tahu perkataan yang Allah Taala gunakan dalam surah Alaq ini, perkataan Alaq itu pun mukjizat saintifik. 1400 tahun dulu Allah Taala turunkan ayat ni di Gua Hira. Sewaktu orang waktu tu tak tahu apa itu sains, tak tahu apa itu ilmu scan, tak tahu apa itu ilmu genetik, tak tahu apa itu ilmu biologi dan seumpamanya, Allah telah menggunakan perkataan yang tepat. Alaq bermaksud tergantung, kerana janin tergantung dalam perut ibunya. Sama seperti benda yang tergantung. Alaq bermaksud sesuatu yang stuck, sesuatu yang tersekat. Kerana memang peringkat awal janin, darah tidak berjalan di dalam tubuhnya. Allah Ta'ala kata kami menciptakan insan daripada satu yang mana penuh, dalam badan dia penuh dengan darah. Dalam badan dia penuh dengan darah, yang mana dulu sewaktu dalam perut ibu dia tak ada darah pun berjalan dalam jasad dia. Kami ciptakan manusia daripada makhluk yang tidak berdarah, tiba-tiba ada darah dan boleh hidup besar. Ada juga yang kata alaq bermaksud lintah. Alaq bermaksud lintah. Yang mana lintah ni hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, lintah ni bila sebut lintah dengan janin, kaitan lintah dengan janin ni dia sama dari tiga sudut, dari tiga bentuk. Bentuk yang pertama, lintah hidup dalam air, dari lombong lah orang kata. Manusia hidup dalam air ketuban, janin hidup dalam air ketuban. Lintah dia melekat dekat haiwan, dihisap darah. Dihisap darah haiwan tersebut, manusia janin dihisap plasenta ibu dia. Dan bentuk tubuh janin juga sama seperti lintah. Kalau hadirin hadirat semua nak tengok lah, ni yang saya sebut tadi ni, buku yang saya nak siapkan, dah siap dah pun. Kalau nak tengok sekejap saya tunjukkan. Ini merupakan di antara perkara yang saya tulis. Macam mana saya nak share ni? Tak boleh nak share nampak. Okey, ni. Sekejap kalau boleh nampak. Okey, yang atas ni human embryo. Ni bentuk janin manusia peringkat awal. Yang ni bentuk lintah. Sama bentuk. Yang ni dia punya structure, internal anatomical structure. Ni lintah, yang ni janin. Lebih kurang samalah. Jadi ayat ini bila dia turun, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila ayat ni turun memberikan isyarat, merubah pandangan manusia
kepada agama, yang mana ada agama di zaman dulu yang memusuhi ilmu sains dan ilmu-ilmu kajian alam, tapi Islam datang. Islam minta supaya penganut dia untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu saintifik dan mencari kebesaran Tuhan, beriman dengan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Jadi sebab itu, bagi saya, sejarah penurunan Al-Quran ini penuh dengan ibrah. Selain daripada memberikan isyarat bahawasanya kita perlu menjadi guru yang baik, memastikan anak murid kita boleh mengikuti apa yang kita ajar, kita juga perlu untuk menjadi orang yang bersungguh ketika mana belajar, terutamanya ilmu-ilmu yang penting seperti mana yang diisyaratkan oleh Jibril alaihissalam. Fokus kepada apa yang kita belajar, fokus kepada apa yang kita sedang bincang, fokus kepada isu. Kemudian Islam suruh kita membaca. Islam minta umat dia membaca, kerana membaca itulah ruang untuk kita menambahkan ilmu. Kadang-kadang kita ni tawakal tinggi sangat tapi usaha tak ada. Baca tidak. Tinggi sangat usaha tawakal, doa saja tak membaca buku pun tak jadi. Kerana Nabi SAW, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Quran mengatakan Nabi itu dipelihara daripada bahaya manusia, tidak mungkin Nabi dibunuh, tapi Nabi pergi perang, Nabi tetap pakai topi besi. Nabi pergi perang, Nabi tetap pakai baju besi. Nabi pergi perang, tetap Nabi pegang pedang. Nak menunjukkan seperti mana kata Ibn Rajab Al-Hambali, usaha menunjukkan ketaatan, tawakal menunjukkan keimanan. Dua-dua kena jalan serentak. Maka antara ibrah juga yang kita boleh ambil. Berapa lama lagi Dr. Azrul? Saya cakap ni kan dapat mikrofon. Boleh lagi. Takut lama sangat nanti kan. Baik. Jadi bila Jibril datang kat situ, Jibril bagi dah ayat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun beredar. Nabi ni dia takut. Nabi Muhammad ni dia takutlah. Apa benda yang datang ni? Siapa yang datang jumpa dia ni? Bagi ayat, peluk-peluk, lepas tu sampai aku penat, lepas tu dia beredar. Maka Nabi kata Aisyah, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu. Nabi kembali kepada Khadijah, masuk kepada Khadijah, Nabi mengatakan zammiluni, selimutkan aku. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw'. Aisyah kata, maka mereka yang ada dalam rumah tu pun menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hilanglah perasaan takut Nabi. Hilang perasaan takut tu. Kemudian bila hilang perasaan takut tu, Nabi pun cerita kat Khadijah apa yang berlaku kat dia. Lepas dia cerita tu, dia kata laqad khasyitu ala nafsi. Nabi kata aku takut dengan diri aku. Kerana Nabi SAW ni mungkinlah dia fikir macam dia nampak benda yang pelik, dia nampak benda yang dia tak pernah tengok sebelum ni, dia tak pernah melalui perasaan ini sebelum ni ataupun pengalaman yang sama sebelum ini. Maka dia mengadu kepada Khadijah, aku takut pada diri aku. Maka Khadijah ni, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Khadijah ni bila dia dengar je Nabi kata macam tu, Khadijah pun terus pujuk Nabi lah. Khadijah kata, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Dia kata, tidak, sekali-kali Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan kamu. Allah Taala tidak sekali-kali akan menghina kamu. Fa innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Okey, Khadijah kata sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Engkau sentiasa menanggung bebanan. Engkau sentiasa bantu orang yang susah, yang tak ada duit. Engkau sentiasa memuliakan tetamu. Dan engkau sentiasa bantu dalam perkara-perkara yang dinamakan kebenaran. Ya? Maka Khadijah kata takkanlah Allah Ta'ala nak sia-siakan kamu, nak hina kamu. Engkau orang baik. So di sini juga merupakan satu perkara yang penting yang kita ni sebagai manusia kena ambil peranan. Seorang isteri cakap depan suami ada masalah, isteri puji suami dengan benda-benda yang baik yang pernah suami buat. Agak-agak kita lah, kalau kita ada masalah, balik rumah dalam keadaan takut,
Isteri nak pujuk kita. Kalau isteri fikir apa benda kebaikan yang suami aku buat, pening kepala. Kerana kita tak baik, so kita kena ubah diri. Suami kena jadi orang baik. Supaya senang isteri nak puji, nak sebut perkataan baik. So Khadijah sebut berdiri ni, benda-benda baik yang Nabi buat ni. Ni sebelum Nabi ni menerima wahyu lagi ni. Nak mengatakan Nabi ni seorang yang baik sungguh, maka layaklah dia gelar Al-Amin. So kita pun sama lah. Tapi kalau isteri pun fikir, ya ke? Benda lah. Apa benda suami aku buat rasanya macam tak ada je benda baik yang dia buat kat rumah ni. Jenuh kan, jenuh. Itu pertama. Yang kedua, sebagai isteri pun samalah, kena pujuklah suami. Kalau suami buat kerja dakwah, dia balik ada tekanan apa semua, kena pujuklah, kena bagi semangat, kerana dia buat kerja untuk umat. Kita kena tahu kalau suami kita terlibat dengan benda-benda dakwah ni, suami terlibat dengan benda-benda dakwah ni, suami telah apa ni kita panggil, mendermakan sedikit daripada sebahagian daripada jasad ini untuk umat. So kita kena faham apa yang dia buat itu bukan mencari kemurkaan Allah, tetapi cuba untuk menambahkan pahala. Maka Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah ni ketika mana dia dengar perkataan Nabi itu, dia pujuklah Nabi. Dia tak ada kata kat Nabi, itulah pergi panjat lagi bukit, pergi panjat lagi. Dah kata dah sebelum ni jangan panjat. Yang tu bukan Khadijah lah. Khadijah dia dengar, dia pujuk Nabi, dia bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa? Wa huwa imra'an wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa kana syaikhan kabiran kad ami, dalam hadis Bukhari disebut. Yang mana kata Aisyah, Khadijah bawa Nabi pergi jumpa Waraqah, yang mana Waraqah ni merupakan orang yang telah menjadi ahli kitab di zaman jahiliyah. Dia boleh membaca Hebrew, boleh baca Injil, boleh menulis dalam Hebrew, boleh menulis dalam Hebrew, dan dia ni dah tua dan dah buta lah. Jadi bila ditanya Nabi apa yang berlaku, Nabi pun cerita. Wa akhbarahu Nabi SAW khabara mara. Nabi cerita apa yang Nabi nampak. Dia kata, hadzal namusul ladzi anzalallahu bihi ala Musa. Itu namus. Itu pembawa khabar rahsia, pembawa wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Musa. Maksudnya, ni satu lagi benda. Orang-orang ahli kitab ni, hadirin hadirat sekalian, orang-orang ahli kitab ni tahu dah Nabi akhir zaman akan keluar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami datangkan dengan kitab mengetahui Nabi, seperti Nabi akhir zaman yang akan keluar ni, seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Kita ni yang ada anak lah, macam saya, macam Dr. Azrul, kami ada anak. So kalau kami pergi kenduri ke, pergi keramaian ke apa-apa ke, katalah kita ni tengah makan, tengah sembang dengan kawan-kawan, tiba-tiba anak bunyi, dengar budak menangis, dengar jauh, tu bukan anak aku. Kita tahu anak kita menangis, gaya lenggok, sebab kita hidup dengan dia. Hebatnya bapak ni dengar daripada jauh, anakku menangis tau, walaupun tak tengok muka. Begitulah Allah Ta'ala umpamakan ahli kitab. Mereka mengenal Nabi SAW walaupun mereka tidak pernah melihat Nabi SAW. Kerana Allah perincikan sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi di dalam kitab-kitab mereka. Maka sebab itu kita jangan heran macam mana Yahudi boleh ada dekat Madinah pada zaman tu. Kerana mereka memang mencari. Kerana disebutkan secara detail ciri-ciri Nabi, di mana dia akan muncul dan seumpamanya. Maka ini merupakan perkara yang kita boleh mengambil pengajaran daripada dia. Dan saya ingin berikan sedikit lagi ibrah yang kita boleh ambil selain daripada bila Khadijah bila suami dia ada masalah, dia tak nak selesaikan masalah tu sebab dia pun tak tahu apa benda, dia bawa Nabi SAW berjumpa dengan Waraqah yang dia rasa pada ketika itu paling layak untuk jawab soalan tu. So kita pun samalah, bila ada apa-apa masalah, kita kena cari orang yang sesuai untuk kita bertanya benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala pilih Ramadan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih Ramadan untuk menjadi tempat ataupun menjadi bulan untuk diturunkan padanya Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kan? Kali pertama Quran turun siang santak ataupun malam Al-Qadar. Kemudian yang berperingkat ni pun diturunkan kali pertama pun bulan Ramadan. Nak menunjukkan bahawasanya Ramadan ni bulan yang mulia. Ramadan bulan Quran, Ramadan bulan tadarus. Kerana Nabi SAW juga bertadarus dengan Jibril dalam bulan Ramadan. Satu benda, Nabi SAW diberikan dengan Quran, Nabi menjadi mulia. Bulan Ramadan
diturunkan padanya Quran, Ramadan menjadi mulia. Jibril alaihi salam membawa Quran, Jibril menjadi mulia. Manusia jika nak mencari kemuliaan, kembalilah kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran memuliakan pengikutnya, memuliakan orang yang mahu mengambil ibrah dan pengajaran daripada dia. Dan apa-apa pun kita kena pastikan bercakap benar, bercakap benda yang betul, menyampaikan kebenaran, akan ada cabaran. Nabi-nabi Allah Ta'ala utuskan mereka dengan wahyu. Wahyu ini benar. Nabi-nabi sepanjang sejarah, kita baca Quran, baca surah Anbiya, baca surah Qasas, mana-mana surah yang menceritakan tentang Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi pergi maki hamun orang. Kita tak pernah jumpa Nabi pergi pukul orang. Kita tak pernah jumpa Nabi ni suruh orang buat jahat pada orang lain. Tak ada. Nabi cakap benda betul. Nabi cakap benda ni tak betul. Nabi cakap benda ni betul. Nabi cakap benda ni Allah Ta'ala tak suka. Nabi cakap benda ni Allah Ta'ala suka. Nabi menjelaskan kebenaran melalui lidahnya dengan wahyu. Nabi SAW. Nabi-Nabi ni akhirnya menerima cabaran, menerima ujian. Kita nak bawa Quran, nak bawa sunnah, benda sama juga. Akan ada cabaran, akan ada apa ni kita panggil sedikit kesukaran. Sabarlah. Insya-Allah apa yang kita buat itu, setelah kita muhasabah diri, setelah kita tengok memang kita tak ada buat salah apa, kita menyampaikan benda yang betul, jika datang juga ujian dan cabaran, ketahuilah itu adalah cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita sebagai orang yang membawa kebenaran. Jadi cukup kot sekadar tu. Okay, Masya Allah. Penerangan yang detail dan panjang lebar. Saya rasa apa yang menarik perhatian saya berkenaan dengan bagaimana sebagai seorang pendakwah, sepatutnya kita jangan menyalahkan orang yang kita ajar. Maksudnya apabila tengok dia tak mampu untuk baca Quran sebagai contohnya, usaha untuk nak faham Quran tapi struggle sangat, jangan herdik dia, tapi apa yang boleh kita buatlah, kita bantu dia, kita bimbing dia. Semoga dengan bimbingan kita itu akan memberikan panduan kepada dia untuk pandai baca Quran dan juga memahami ayat-ayat Quran. Dan juga peranan seorang isteri dan juga peranan seorang suami. Isteri juga perlu memahami suami, begitu juga suami perlu ada sisi kebaikan yang dilakukan supaya isteri boleh ingat. Jangan sampai isteri confuse apa yang suami buat dekat rumah. Contohnya, bila dia fikir tak pernah tolong aku basuh pinggan, tak pernah tolong aku masak. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kepada para suami yang berada di luar sana. Jadilah suami yang mampu untuk menjadi ingatan para isteri kita. Jadi tempoh PKP ni ruang Dr. Zami untuk kita bantu memasak, basuh pinggan kan. Ini ruang untuk kita, at least isteri kita ingatlah kebaikan yang kita buat tu. Okey. Jangan disebut benda yang teruk sudahlah. Selagi kau dia kata takkanlah Allah Ta'ala nak sia-siakan abang asyik tidur je kat rumah. Jenuh. Baik. Sekarang kita nak tengok soalan daripada penonton kita. Kalau boleh kita Okey, soalan yang pertama daripada Ibnu Rajab. Apakah hikmah disuruh baca sedangkan diketahui baginda tidak pandai membaca? Ada yang mengatakan dah tahu tak tahu kenapa disuruh baca? Maaf bertanya. Okey, seperti mana yang saya sebut tadilah, ia merupakan satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat dia untuk membaca Al-Quran ini. Maksudnya, sekarang saya kata dia ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan yang mengatakan baca itu dengan baca ada lembaran dan baca. Ada yang kata tak, baca ni maksudnya ikut Jibril. Jibril sebut Nabi baca. So ada dua tafsiran di situ. Maksudnya kalau Nabi itu tak boleh membaca, bukan maksud Nabi tak boleh baca langsung, tapi Nabi boleh membaca dengan mengikuti Jibril. Nabi tak boleh membaca daripada kertas saja. Dan selepas daripada itu pun Nabi membaca Al-Quran ini. Nabi membaca Al-Quran ini setelah dibacakan oleh Jibril. Kan ada dalam hadis Bukhari, saya ingat dalam hadis Bukhari itu satu hadis Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana terlalu segera nak membaca. Allah Ta'ala kata dalam Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kan? Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamu jangan menggerakkan lidah kamu dengan segera untuk membaca, untuk mencepatkan bacaan Al-Quran tu, kerana ke atas kamilah yang Quran itu dihimpunkan di dalam jiwa kamu, dan kami juga menjadikan kamu boleh ikut bacaan itu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bila kami bacakan kepada kamu, maka ikutlah bacaan itu.
Kan? Jadi bagi saya hikmah kepada Nabi SAW nak bagi tahu Nabi boleh ikut bacaan itu setelah Jibril membacanya. Kemudian yang kedua, memberi isyarat juga kepada umat bahawasanya dengan membacalah kita boleh menjadi umat yang cemerlang, menjadi umat yang bagus, menjadi umat yang berilmu mesti melalui pembacaan. Dia tak boleh, umat yang tak membaca tak boleh, sampai bila-bila tak boleh maju, sampai bila-bila tidak akan boleh untuk menjadi contoh kepada yang lain. Baik. Soalan pertama. Ada soalan lagi? Soalan yang kedua? Okey, soalan kedua daripada Cik Hizal Osman. Macam kenal ni. Okey. Siapakah yang memberi nama-nama surah di dalam Al-Quran? Saya ingat benda ni tauqifi. Betul tak Zul? Ya, tauqifi. Tauqifi. Benda tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan yang seterusnya? Okey, dari Khairul. Susah betul nama. Okey. Bagaimana pendapat Dr. Rora bagi umat Islam yang hanya menggunakan Al-Quran untuk fadilat tertentu? Contohnya surah Al-Waqi'ah untuk kefakiran, surah Yusuf untuk dapat anak yang comel dan sebagainya. Adakah ini semuanya sahih dalam Islam? Mohon pencerahan. Okey. Kita tak nafikan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Quran ini syifa. Ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, kami menurunkan Al-Quran ini yang merupakan penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi bila Quran itu merupakan syifa, merupakan penawar, bila Quran itu merupakan rahmat, maka akan adalah orang yang akan menggunakan Quran itu sebagai penawar. Bahkan ulama-ulama sangat memberikan keluasan untuk kita menggunakan ayat Quran ni untuk kita panggil sebagai penawar sihir, penyakit dan seumpamanya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis pun ada sahabat-sahabat Nabi yang menjampi menggunakan ayat Quran untuk orang-orang yang sakit. Walaupun sebelum itu tidak ada contoh daripada Nabi untuk menggunakan ayat itu secara spesifik. Tapi oleh kerana Quran itu merupakan penawar, jadi kita boleh gunakan. Cuma jangan salah gunalah. Salah guna ni maksudnya ayat tu maksud lain, kita pergi guna untuk tujuan lain. Itu tahrif lah, tahriful makna. Contohnya macam ada orang beritahu kat saya, ni memang agak sedikit kelakar jugalah. Dia kata kalau kita ni kena sihir ke apa ke, jumpa benda-benda yang diikat kan, uqad kan, dalam dalam tu kan ada benda-benda ikat uqad tu kan, nafasat fil uqad kan. Jadi benda-benda tu kalau kita jumpa kat rumah, so kita baca ayat Quran untuk tawarkan dia, untuk hilangkan kuasa dia. Kita kata alam tara kaifa fa'ala rabb, dia kata. Jangan jangan sampai situ je dia kata. Jangan sambung lagi. Saya kata kenapa pula? Habislah. Dia kata kita baca alam tara kaifa fa'ala rabb saja. Jangan buka. Sebab kalau buka, dia akan buka. Yang tu enggak kot lah. Yang tu tahrif lah. Kan? Ataupun benda-benda yang pelik-pelik ni lah kan. Benda-benda yang pelik-pelik ni tak perlulah. Tapi kalau katalah kita membaca Al-Quran, lepas tu kita berdoa. Lepas kita baca Quran tu kita doa. Kita doa, ya Allah dengan bacaan Quran ini kau berikanlah aku sekian, kau bantulah aku sekian. Bagi saya yang ni termasuk dalam tawassul dengan amal soleh yang dibenarkan oleh para ulama. Itu yang adalah. Tapi ada, saya tak nafi, ada sebahagian riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan surah tertentu di dalam Al-Quran. Contohnya macam surah tadi ditanya surah Waqi'ah kan. Surah Waqi'ah itu dikatakan boleh menghindarkan diri daripada kefakiran. Ini tidak sahih sebenarnya dari sudut Dari sudut sanad tidak sahih. Tapi kalau dia membacanya dengan harapan untuk mendapatkan fadilah itu, walaupun fadilah itu tidak sahih, sebenarnya dia adalah kita panggil termasuk dalam perkara yang bid'ah, kerana kalau dia tak dapat pun okey saja, yang dijanjikan tu pun okey saja. Tapi kalau dia kita panggil kalau benda tu memang tak sahih,
Dia memang tak dapat, tapi pahala waqiah tu dia dapat lah. Takkan baca Quran tak dapat pahala kan? Okey, tapi kalaulah kata hadis tu sahih, tu dia dapat lah. Jadi maksudnya bila kita beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ni, hadis yang dhaif tu dia tak bawa apa-apa amalan baru. Dia cuma bagi tahu baca surah Waqiah, kelebihan dia sekian. So kita pun baca untuk mendapatkan. Jadi kalau niat dia nak mendapatkan kekayaan, nak menghilangkan diri daripada kefakiran kan, sekadar dia kata kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat pun saya dapat pahala untuk baca, bagi saya tak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan Nabi kata macam ni, yang ni ada masalah kerana hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. So bila kita nak beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ni, kita kena ada disiplin dia. Tidak boleh mengatakan Nabi SAW menyebutkan dia ataupun ni. Kita cuma kata saya beramal, jika ada pahala alhamdulillah, tak ada pahala umum ada, gitulah. Samalah macam baca surah Yusuf nak bagi anak comel kan. Tapi kalau hidung dah kemet, tak keluar kat anak hidung mancung kan. Sebab itu saya ingat satu lagi, bila kita nak dapat anak ni kan, kita jangan terlalu bersifat materialistik dan duniawi. Dalam Quran diceritakan tentang Luqman. Dalam Quran diceritakan dengan berbagai kisah. Dia tak bagi tahu pun Luqman ni muka macam mana. Ada kisah yang disebut dalam Quran, kadang-kadang nama pun dia tak bagi tahu. Nama yang Bunyamin tu kan, nama Bunyamin tu pun tak ada disebut dalam Quran kan. Disebut saudara je, saudara Yusuf kan. Dia tak sebut nama. Kenapa? Kerana Quran dia tidak fokuskan kepada rupa paras ataupun dia tak fokus kepada nama sangat. Melainkan kalau ada hikmah nak sebut nama untuk kita wajib beriman dengannya. Tapi kalau kata ataupun macam Yusuf pun diceritakan dia cantik ni sebab dengan kecantikan itu, walaupun dia tu hebat, handsome, tapi dia sanggup menjaga dia menjaga maruah dia sehingga dia memilih untuk berada di penjara. Kerana nak menjaga maruah dia. Maka diceritakan tu kerana kita ni walaupun dia tu handsome, boleh menggunakan kecantikan dia, kehandsomean dia tu untuk boleh guna bahasa saya, kehandsomean itu, kekacakan dia tu untuk jaga diri dia. Maka sebab itu Quran cerita. Kalau tak, Quran akan fokus kepada tauhid, Quran akan fokus kepada amal. Ramai dalam sejarah yang kita tak pernah tengok pemuka mereka, yang kita tak pernah tahu pemuka mereka, tetapi kita tahu jasa mereka besar. Jadi sebab itu saya lebih suka kalau kita baca Quran ketika isteri mengandung semua, baca Quran kan. Saya baca Quran ni supaya saya dapat semangat nak menjadi seperti Maryam, saya nak menjadi seperti baru ada orang kata feel nak menjadi hamba Allah yang baik. Bukan hanya sekadar kacak aja. Berapa ramai orang kacak dalam dunia ni tapi berada dalam kemurkaan Tuhan. Kan? Jadi pastikan bila kita nakkan anak kita sesuatu yang baik, doalah untuk dapat kebaikan akhirat, dapat kebaikan menjadi orang yang soleh. Bukan anak kita saya nak jadi anak saya handsome macam Nabi Yusuf. Dan kalau dah handsome macam Nabi Yusuf, dia nak jadi apa? Kan, dia nak jadi apa? Tak ada benda yang kita nak untuk jangka masa yang jauh. Sebab tu dulu saya pernah tulis juga. Kadang-kadang kita katakan anak kita ni pandai ke, anak kita ni bila exam score periksa, dia kata kalau lepas SPM dia dapat A banyak-banyak pun nak buat apa? Kerjanya bukannya ada gaji banyak pun. Bukan ada gaji banyak pun. Baik tak lulus SPM tapi anak boleh jadi kaya. Bagi saya lah, kaya dengan tak kaya dalam dunia ni dia bukan satu ukuran berjaya ataupun tidak. Okay. Sahabat Nabi ada yang tak kaya, ada yang kaya. Orang yang menjadi musuh Allah ada yang kaya, ada yang miskin. Yang penting kita tengok anak kita ni kalau lulus SPM, lulus cemerlang dalam pelajaran, dia amal ke tidak apa yang dia belajar, dia sampaikan ke tidak, jadi tak orang yang berguna. Kalau anak kita SPM tak lepas, kemudian dia jadi kaya, dia jadi kaya tu dengan cara yang betul ke dengan cara yang salah, ataupun dia menyumbang tak untuk umat. Kalau dia jadi kaya dalam masa yang sama dia jual benda-benda yang tak ada kualiti, jadi scammer, kaya nak buat apa? Bagi sebab itu saya kata kita kena betul balik minda kita, set up balik minda kita untuk memandang kehidupan kita ni bukan hanya dunia. Kehidupan kita lebih jauh daripada itu. Baik. Ada lagi soalan? Okey, macam banyak soalan ni. Okey. Adakah Quran dari Lauh Mahfuz memang dalam bahasa Arab dari awal atau dari Jibril kepada Nabi? Ya. Quran adalah kalamullah al-qadim. Quran adalah kalamullah al-qadim. Bukan Jibril yang reka kan. Bukan Jibril yang reka kan. Okey. Seterusnya, okey.
Assalamualaikum. Salah, dari sejauh orang awam perlu faham bahasa Arab? Doktor, Okey. sejauh mana orang Sejauh awam manakah? perlu faham bahasa Arab? Okey. Okey. Sebenarnya memang kita kena akui dunia ni berjalan, setiap orang ada tumpuan dan bidang masing-masing. Tak semua orang mampu untuk menjadi ilmuwan. Tidak semua orang mampu untuk menjadi engineer. Tidak semua orang mampu untuk jadi ahli ekonomi dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala ni menyusun manusia ni supaya alam ni boleh bergerak. Boleh bergerak dengan damai, boleh menjadi khalifah di muka bumi ini. Ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang syariah, ada yang bidang hadis dan seumpamanya. Maka bila begitu, sebahagian orang dalam umat ini perlulah menekuni bahasa Arab. Dia menjadi fardu kifayah untuk memahami agama. Jadi itulah yang kami pergi belajar ni, belajar bahasa Arab sikit-sikit ni untuk faham rujukan Quran dan Sunnah, untuk faham tulisan-tulisan ulama silam ni, kerana nak menunaikan fardu kifayah. Yang orang Islam kena buat ni, yang fardu ain tu lah. Fardu ain tu dia orang kena buat. Kalau dia orang tak buat fardu ain tu, berdosa lah. Tapi kalau fardu kifayah, nak mendalami bahasa Arab, nak memahami tafsir-tafsir yang begitu halus, yang ni tidak dituntut pada semua. Yang tidak dituntut kepada semua, hanya dituntut pada sebahagian. Jadi ada orang jadi ahli tafsir. So bila jadi ahli tafsir, hebat dia mentafsir Quran, kita baca, kita ambil manfaat. Tapi adakah kita perlu untuk jadi macam dia? Kalau kita tak mampu, kita tak perlu. Kita ada bidang kita sendiri, umpamanya. Contoh macam saya bidang hadis. Saya tak pandai sangat bidang tafsir Quran. Bukan bidang saya lah tafsir Quran ni. Jadi saya ambil manfaat daripada orang-orang yang berada di dalam bidang tafsir. So ramailah kawan-kawan yang bidang tafsir. Dr. Azrul pun menumpukanlah bidang tafsir. Kawan saya Dr. Farid Ravi menumpukanlah bidang tafsir. Ada dalam bidang fiqh, saya mengambil manfaat daripada mereka. Cumanya sejauh mana kita nak menumpukan kepada bahasa Arab, kalau kita boleh usaha untuk fahami, baru bagus. Itu satu yang bagus. Pahala untuk kita. Tapi kalau kita tak mampu, kita usaha dah tak mampu, insya-Allah Allah Taala akan bagi juga pahala pada usaha. Allah Taala akan bagi juga pada usaha tu, bukan walaupun kita tak pandai. Tapi semangat untuk belajar bahasa Arab tu bagus, jangan padam. Walaupun ada orang kadang-kadang dia kata, alah kau orang awam tak payahlah nak faham-faham bahasa Arab ni, poyo je kan. Jangan peduli. Kerana semua orang hidup dalam dunia ni, lahir-lahir dia orang awam. Lahir-lahir dia orang awam. Dia tak ada lahir-lahir terus jadi alim. Lahir-lahir dengan serban terus. Tak ada. Kan? Dia mesti melalui proses. So cuma cepat dengan lambat je proses tu berjalan. Ada ulama-ulama yang dah tua baru belajar ilmu, tapi akhirnya mereka menjadi hebat. So, kalau kita nak belajar bahasa Arab, bukan untuk semua. Dia bukan kewajipan untuk semua. Tapi kalau ada benda tu dalam diri kita untuk tahu bahasa Arab, untuk belajar bahasa Arab, untuk faham bahasa Arab, jangan lenyapkan semangat tu, terus pergi belajar. Kerana kalau kita tengok TV pun, pening kepala kita nak cari butang, tukar subtitle kan. Kenapa tidak membaca kalam Allah? Kenapa kita tak nak faham kalam Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Okey, ada lagi? Okey. Dr. Wan Syafizah Hazrin. Assalamualaikum Doktor. Betulkah Quran yang sekarang disusun sekarang bukan mengikut waktu wahyu? Jika ya, kenapa disusun begitu rupa? Mohon pencerahan Doktor. Baik. Susunan Quran ni dia ada dua. Susunan Quran ni ada dua. Susunan ayat dengan ayat dan susunan surah dengan surah. Okey. Susunan ayat dengan ayat ni dia adalah arahan daripada Nabi SAW. Tetapi susunan surah dengan surah yang ni ulama berbeza pendapat. Maksudnya susunan surah Fatihah dulu, lepas tu Baqarah kan. Kemudian yang last sekali An-Nas, sebelum An-Nas itu Al-Falaq. Yang ada khilaf sikit. Ada yang kata ia merupakan taufiqi. Dia merupakan ijtihad daripada sahabat. Ada yang kata dia merupakan tauqifi. Ia adalah arahan daripada Nabi SAW. Saya ingat isu ni memang isu khilaf yang muktabar kerana tidak ada riwayat yang konklusif yang menyatakan benda ni. Tapi guru saya yang saya pernah belajar dengan dia sekejap dulu, Dr. Ahmad Naufal, dia mengatakan tauqifi. Walaupun Syekh Utsaimin dia mengatakan, Syekh Utsaimin tak silap saya, bila orang tanya dia tentang susunan surah dalam Quran, dia mengatakan itu adalah taufiqi daripada sahabat. So ini benda yang khilaf muktabar. Tapi kalau kita tengok susunan ni pun ada ulama yang menulis. Kalau saya tak salah, ramai juga ulama yang menulis munasabat baina suwaril Quran. Betul kita panggil apa? Kesinambungan dan kelestarian di antara surah dengan surah. Sehingga kan kita kata macam
Kalau begitu hebatnya susunan ni, ulama boleh cari dia punya kesinambungan tu. Nak kata dia ni susunan sahabat tu macam berat sikit lah kan. Sebab hebat hikmah disusun. Hebat, susunan tu memang hebat. Saya ingat Dr. Ahmad Naufal, seorang pensyarah tafsir di University of Jordan. Saya pernah dengar tazkirah dia waktu Ramadan 2014 kalau tak silap saya. 2015 tak silap saya. Dia bagi satu tazkirah. Masa tu tengah cerita pasal perang Palestin. Masa tu Palestin di Gaza kena serang dengan Israel. Dia kata peristiwa Israel dan peristiwa kita Palestin dengan Israel, sebab Jordan kan dekat dengan Palestin kan. Sebelah saja. Asalnya memang satu negara pun. Jadi dia kata peristiwa Israel dengan Palestin ni, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut tentang Israel ni, tentang Palestin di dalam surah Isra. Dia kata. Dan surah Isra ni menariknya, disebut. Dia kata surah Isra ni menariknya berada di tengah-tengah Quran. Berada di tengah-tengah Quran yang mana mungkin Allah Ta'ala nak mengisyaratkan kepada kita Palestin kedudukannya mesti berada di tengah-tengah perbicaraan ataupun perbincangan umat Islam. Maksudnya ia merupakan satu isyarat daripada Allah yang sangat jelas kepada umat, kita mesti berbincang dan berbicara, menjadikan isu Palestin dan Israel adalah isu yang berada di pertengahan kita. Jangan disisihkan. Bila kita sisihkan, maksudnya kita akan jadi hina. Subhanallah. Ya, disebutkan juga dalam tafsirnya, tafsir surah Al-Isra, ada kitab Ahmad Naufal telah keluarkan. Ya, oh masya-Allah. Disebut benda yang sama Ya. Masya-Allah. Baik, ada soalan lain? Saya rasa dalam dua soalan yang terakhir, kemudian kita akan buat kesimpulan. Ada lagi? Tidak sampai ke subuh kita ni. Okey. Soalan kedua terakhir, apa pendapat Ustaz amal mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan? Bagus, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagus, kerana hadis dalam riwayat Al-Bukhari mengatakan, Ibn Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Ya. Baik. Yang bermaksud Nabi SAW, kata Ibn Abbas, merupakan manusia yang pemurah, dan Nabi menjadi lebih pemurah daripada biasa apabila masuk di dalam bulan Ramadan, ketika mana beliau ataupun baginda ditemui ataupun dijumpai ataupun dihadiri oleh Jibril alaihissalam, yang mana Jibril datang jumpa Nabi, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Maka Jibril datang, bertadarus dengan Nabi Al-Quran. Bertadarus dengan Nabi Al-Quran, dan Nabi menjadi manusia yang sangat baik, lebih baik daripada angin yang tidak putus-putus. Jadi kalau kita boleh khatam di dalam bulan Ramadan ni sangat baik. Bahkan para ulama kita dulu bukan hanya khatam sekali. Kita ni kadang-kadang nak khatam sekali pun struggle kan. Yalah, saya pun faham, kerana mungkin kita baca bacaan kita slow, kita nak kena jaga sebab kita bukan orang Arab kan. Kadang-kadang satu ayat tu nak kena baca 3 kali baru betul. Jadi dapat khatam sekali tu pun bagus sangat. Kalau kita dapat khatam 2 kali bagus, dapat khatam lebih pada tu pun sangat bagus. Okey. Cuma saya tak nafikan di sana adalah ulama bincang sikit, mana bagus lagi? Khatam bagus ke? Khatam cepat bagus ke? Ataupun tadabbur dulu? Ada khilaf. Ada yang kata macam kalau bulan Ramadan elok khatam, bulan-bulan lain elok tadabbur. Ada yang kata tak, tadabbur bagus lagi daripada khatam. Bagi saya lah, kalau kita boleh khatam dan kita tadabbur sebahagian daripada surah tu pun, itu sangat cantik. Maksudnya kalau tahun ni kita khatam, juzuk pertama kita tadabbur. Tahun depan kita khatam, juzuk kedua pula kita tadabbur. Itu sangat bagus. InsyaAllah. Daripada tak dapat langsung kan? Ya. Okey, soalan terakhir. Kalau ada. Tak ada. Okey.
So kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Zaimi yang juga sahabat saya, dah lama tak jumpa. Moga-moga tak cerai lah bersama dengan Tadabbur Center. Kita memerlukan juga para merabi kita untuk bersama-sama memberikan berkongsi pandangan, memberikan ilmu kepada masyarakat kita, dan Quran dengan hadis ni tidak boleh dipisahkan. Ya. Maka kita juga memerlukan orang-orang yang pakar dalam bidang hadis untuk menerangkan ayat-ayat Quran, menerangkan dengan lebih lanjut supaya kita faham dengan lebih jelas. Okey? Jadi Dr. Zaimi, terima kasih Dr. Azrul atas jemputan. Terima kasih banyak. Minta maaf terkasar bahasa tadi silap kata. Sama kita. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah kalau ada kesempatan, kalau boleh jumpa waktu raya lah insyaAllah. 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 Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton perbincangan kita pada malam ini. Sedikit sebanyak kita berbincang tentang nuzul Al-Quran. Moga-moga ada manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan terus bersama dengan Tadabbur Center, share dan juga like page kami dan juga di IG kami. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.